Mohon perhatian semua kepada petikan ucapan dan pesanan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkenaan tarikh pembukaan sekolah yang akan disiarkan selepas ini. Untuk makluman semua, setelah mengambil kira pandangan dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN, KPM telah menetapkan bahawa tarikh pembukaan semula sekolah untuk murid kelas peperiksaan awam iaitu SPM, SVM, STPM dan STAM serta peperiksaan antarabangsa yang setara bagi seluruh negara adalah pada hari Rabu 24 Jun 2020. Sekali lagi di sini saya amat memohon jasa baik ibu bapa untuk memastikan hanya anak-anak yang sihat sahaja dihantar ke sekolah. Untuk anak-anak pula, pastikan sewaktu di sekolah nanti patuhilah segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Warga sekolah juga sentiasa perlu mematuhi segala garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan. Kami di KPM amat berharap agar pembukaan semula sekolah mulai 24 Jun 2020 ini berjalan lancar bagi membolehkan anak-anak dapat meneruskan persekolahan dalam keadaan yang selamat. Apa yang penting, kita semua perlu terus patuh kepada arahan dan saranan kerajaan. Sila ambil perhatian kepada petikan pesanan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan yang akan disiarkan selepas ini. Saya pasti ibu bapa tertanya-tanya bagaimana keselamatan anak-anak apabila sekolah dibuka semula nanti. Jangan bimbang. Kami yakin dengan kerjasama ibu bapa, guru-guru dan anak-anak dalam mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan, anak-anak kita dapat hadir ke sekolah dan mengikuti pembelajaran dalam keadaan yang selamat. Dalam hal ini, kami amat berharap agar ibu bapa atau penjaga dapat memastikan bahawa anak-anak yang sihat sahaja dihantar ke sekolah. Sekiranya ibu bapa atau penjaga mendapati anak-anak tidak sihat atau bergejala seperti demam, batuk, selsema, sakit tekak dan sesak nafas, tolonglah jangan hantar mereka ke sekolah. Sebaiknya bawalah anak-anak ini membuat pemeriksaan kesihatan yang sewajarnya. Sila ambil perhatian. Berikut ini disiarkan petikan ucapan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkenaan SOP pergerakan pelajar di sekolah. Saya ingin kongsikan serba sedikit gambaran awal pergerakan di sekolah nanti. Apabila murid sampai di sekolah, guru-guru bertugas akan memeriksa suhu badan mereka di pintu masuk sekolah. Pemeriksaan suhu badan juga akan dibuat kepada guru, warga sekolah dan individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah. Sesiapa yang mencatatkan suhu badan melebihi 37.5 degree Celsius atau bergejala tidak akan dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Setelah pemeriksaan suhu badan dibuat, murid perlu mengikut laluan pergerakan yang telah ditetapkan untuk menuju ke kelas masing-masing. Sewaktu di sekolah, murid akan diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri, terutamanya amalan mencuci tangan dengan kerap. Contohnya, apabila murid tiba di sekolah, pada waktu rehat dan juga sebelum meninggalkan sekolah. Di dalam kelas nanti, meja-meja akan disusun pada jarak 1 meter. Secara umumnya, kapasiti maksimum untuk sebuah kelas
dengan mengambil kira penjarakan sosial adalah tidak melebihi 20 orang murid. Berikut ini akan disiarkan petikan ucapan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkenaan SOP ketika waktu rehat. Sila ambil perhatian. Waktu rehat adalah secara berperingkat. Di kantin nanti, makanan dan minuman akan siap dibungkus. Murid perlu beratur mengikut tanda penjarakan semasa membeli makanan di kantin. Murid akan makan di dalam kelas masing-masing di bawah pengawasan guru. Ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menyediakan bekal makanan untuk anak-anak mereka. Selain daripada pengawasan guru di sekolah, kami mohon jasa baik ibu bapa atau penjaga supaya sentiasa berpesan kepada anak-anak agar mengamalkan penjarakan sosial dan menjaga kebersihan diri pada setiap masa. Berikut ini akan disiarkan petikan ucapan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkenaan pelaksanaan aktiviti kurikulum dan SOP asrama. Mohon perhatian semua pelajar. Aktiviti di luar bilik darjah seperti sukan dan kurikulum secara bersemuka tidak dilaksanakan sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan. Begitu juga dengan perhimpunan sekolah. Bagaimana pula keadaannya di asrama? Di peringkat permulaan ini, hanya murid kelas peperiksaan awam sahaja yang akan ke asrama. Di dalam bilik asrama, katil-katil disusun pada jarak 1 meter. Bilangan katil bagi setiap bilik adalah bergantung kepada keluasan bilik tersebut. Selain itu, penggiliran waktu makan akan dilaksanakan mengikut bilangan murid. Susunan meja di dewan makan akan turut mengambil kira keperluan penjarakan sosial.